Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari sebenarnya. Dengar ke suara saya? Boleh dengar. Dengar. Okey, terima kasih. Okey, kalau ada noise ke, tolong bagi tahu. So saya nak share, saya nak kongsikan saya punya screen. Sekejap ya. Okey, harap boleh nampak. Jadinya untuk kuliah ni kita akan cuba untuk kuliah kita sepanjang 8 minggu ni kan. Kita akan cuba record lah. Okey. Jadinya tapi gitulah kan, kadang-kadang kita record dia tak jadi sangat kan. Jadinya saya akan cuba juga kongsikan record tu, nanti saya akan upload ataupun saya akan muat naik dekat YouTube dan nanti saya akan bagi dia punya link dia lah, dia punya pautan dia. Okey, tapi jangan terlalu bergantung sangat pada rakaman sebab kadang-kadang rakaman tak jadi kan. Okey. Okey. Jadinya saya dah muat naik beberapa bahan. Okey, saya view sebagai ni, awak boleh nampak saya punya UKM folio. Okey. So saya view sebagai pelajar lah, maksudnya apa yang awak nampak ni sekarang ni adalah standard pelajar akan nampak lah. Okey. Selalunya kita gunakan yang view pensyarah kan, jadinya view pensyarah tu dia berlainan sikit. Okey, jadinya apa yang saya mahu naik adalah plan pengajaran. Okey, kalau tak nampak bagi tahu. Okey, saya buka kat sini plan pengajaran. Okey, ni email saya muhammad@ukm.edu.my. Jika ada perkara yang sangat penting, jadinya email ni adalah yang utama lah kalau nak hubungi saya lah. Okey, saya rasa dia lebih efisien daripada gunakan phone. Okey, jadinya saya akan cuba balas secepat mungkin lah email yang dihantar lah. Cuma kadang-kadang ambil masa juga kan sebab banyak email yang diterima lah. Okey, jika ada perkara yang sangat penting sila hubungi saya melalui telefon pada waktu pejabat lah. Okey, ada pelajar yang dah tahu nombor telefon saya. Okey, yang tak tahu tu saya tak nak bagi tahu lah. Okey, cuma yang dah tahu, dah tertahu. Okey, kalau hubungi saya waktu pejabat lah kan. Ada ramai juga yang hubungi time weekend lah apa semua kan. Jadinya saya tak dapat nak balas lah kan. Kadang kita ada buat benda lain kan. Okey, tapi saya cadangkan gunakan email lah yang paling efisien dan paling mudah saya nak terangkan. Kalau menaik kat phone tu jadi susah sikit. Okey, ni jadual kuliah. Seperti biasa, bukan Isnin 2. Ini salah ni, salah kursus, Sebab sekejap lagi saya ada kursus lain, jadinya saya dah mix up kursus-kursus ni. Okey, sekejap ya. Saya view sebagai student lah. Okay, student. Okay, pada pengajaran. Okay, saya tak letak email saya. Okay, nanti saya akan letak email saya, tapi basically saya nak tulis kat sini. Okay, email saya harap boleh nampak, saya tengah tulis di warna ni. Muhammad Almi. Okay, at ukm.edu.my. Okay, sebenarnya saya rasa boleh dapat juga dalam Proforma saya rasa. Okay, ada email saya lah. Okay, sebelum ni kita di UKM kita ada nombor bilik kan. Pelajar boleh datang, tapi sekarang ni kita dalam talian saja, jadinya tak ada nombor bilik lah. Okay, kemudian kelas kita Isnin hari sekarang ni lah, kemudian dan Rabu kalau salah bagi tahu saya. Okey, di Microsoft Teams. Kemudian minggu perkuliahan, okey, kita minggu ni minggu ke-8, maksudnya minggu cuti mid-sem itu kita tak kira lah. Okey, minggu 8 kita dah sampai 14 minggu. Okey, kemudian kandungan asal ni adalah dalam Proforma. Okey, kalau tengok kat sini kan, minggu 8 adalah fungsi kan. Saya tulis ringkasannya lah, fungsi kan. Kemudian jenis data mudah, tata susunan, array, kemudian string,
Okey, kemudian struktur data, pemilik ubah rujukan dan penuding, tapi saya tukar struktur dia. Okey, ini fungsi saya masih kekal. Kemudian di sini minggu ke-9 ni, minggu depan lah, saya akan masuk fungsi, saya akan habiskan fungsi dan saya akan masuk teknik input output IO file sebab saya dimaklumkan oleh Dr. Leong yang topik ni masih tak masuk lagi kan. Sepatutnya dia kena, saya ingat mungkin sebelum fungsi kot, tapi tak apa. Okey, so kita tak ambil masa lama sangat. Kemudian di sini data mudah ni dan namespace ni, dia ada 3 benda je, data mudah, namespace dengan jenis rentetan. Okey, saya tukarkan minggu ke-10 adalah array, tata susunan. Sepatutnya tata susunan di sini, minggu 11, minggu 12. Kan? Tapi di sini kalau ikutkan, ni adalah sebenarnya yang kandungan asal ni adalah silibus yang lama lah. Okay, sekarang ni kita ada semakan semula, kami tengah buat ubah suai silibus dan sebagainya. Jadinya memang kami nak buat perubahan, contohnya macam dalam kandungan untuk ubah suai ni lah perubahannya kan, ni antara yang kami plan lah. Tapi saya masih lagi tunjukkan kandungan yang lama. Okay, jadinya tata susunan di sini. Kemudian rentetan aksara ni saya akan letaknya di sini. Okay, sebab ni adalah string, character string. Kemudian jenis rentetan yang di sini dia akan gabungkan jadi di sini. Okey, begitulah. Okey, jadinya jangan pening sangat. Okey, kalau pening lah. Okey, just tak perlu fokus pada kandungan asal pun, fokus pada yang terbaru. Okey, ini struktur data. Struktur data daripada minggu 13, saya bawa dia kepada minggu ke-11. Okey, kemudian jenis data mudah dan namespace kat sini, saya letak dia minggu 13. Okey, kemudian yang terakhir ni saya kekalkan. Okey, tujuannya kalau awak tengok komen yang kedua, okey, yang itu berkaitan dengan minggu 13. Okey, jenis data mudah ni dia adalah asas. Okey, asas kepada topik minggu 10 sampai minggu 12. Contohnya array, struktur data, string dan sebagainya. Dia adalah asas lah. Sepatutnya kita boleh belajar tu dulu. Tapi disebabkan kita ada projek nak buat dan saya rasa topik yang minggu 13 ni iaitu di sini dia macam mungkin tak berkaitan sangat. Okey, jadinya kita letaknya di minggu 13 lah rather than kita letak dia pada minggu ke-10 sebagai contoh. Okey, sebabnya saya fikir projek nanti dia akan banyak gunakan array, struktur data dan mungkin string kan. Jadi baik kita belajar dulu baru boleh kita buat projek rather than kita lewatkan apa yang sepatutnya masuk dalam projek kan. Okay, so itu saya punya inilah, saya punya justifikasi saya lah kenapa saya ubah dia punya susunan. Dan kemudian untuk minggu 14 ni pun sebenarnya dia bergantung pada keadaan juga. Setengah perkara kalau tak sempat dia tak ajarlah topik yang pemilik ubah rujukan dan penuding. Sebenarnya pemilik ubah rujukan pun kita akan masuk sikit dalam fungsi kan, tapi topik yang penuding ni selalunya, bukan selalunya lah, kadang-kadang setengah pensyarah tu dia akan abaikan kan, sebab tak sempat. Okay, jadi kita tengok keadaan juga, tapi mungkin kita akan pergi sambil lalu lah. Okay, kita just saya terangkan sikit-sikit, okay. Jadinya kamu tahulah kewujudannya. Okay, tapi the good thing is untuk kita punya kursus kita ni, macam yang awak dah sedia maklum, okay, kalau kita tengok pada pilihan kursus kita tak ada final exam. Okay, jadinya ujian ni adalah ujian Dr. Leong lah, ujian pertengahan semester kan, dia akan buat nanti kan. Okay, jadinya di sini tugas dengan kuis, saya punya roughly kami setuju, saya punya 20%, Dr. Leong 20%. Kemudian projek saya punya saja. Okay, kalau saya boleh tulis, kita ada sekejap ya. Tugasan kuis adalah 40%. Okay, ujian mid-sem lah. Tapi kita tulis ujian saja. Okay, 30. Kemudian projek. Okay, 30. So ni adalah katalah saya tulis Dr. Leong, PM Dr. Leong. Ini saya.
Okay, kalau kita pecahkan dia, di sini kami seorang lebih kuranglah 20%. Kemudian ujian Dr. Leon 30%, saya tak ada, saya kosong lah. Projek Dr. Leon tak ada, saya 30%. Okey, jadinya apa yang saya nak cakap adalah topik-topik yang kita akan belajar daripada hari ini dan seterusnya semuanya akan dinilai dalam projek. Okey, jadi maksudnya kat sini bila projek awak boleh rujuk lah kan, boleh rujuk buku, boleh rujuk internet dan sebagainya. Kan jadinya saya rasa mungkin lebih membantulah, okey, dari segi cara awak nak belajar, nak memahami topik tu. Okey, contohnya kalau kat sini kita masih belajar lagi pointer, kan? Topik yang di sini, topik minggu 14, kemudian study week seminggu, kemudian terus final. Jadinya kelang kabut juga kan. Tapi kalau untuk projek ni, awak tak perlu nak hafal, mungkin tak perlu nak hafal banyak benda lah. Okey, boleh rujuk saja. Okey, so itu untuk projek, okey, 30%. Dan seperti saya cakap tadi, kebanyakan projek ni mungkin dia akan melibatkan topik fungsi, tata susunan, struktur data dan mungkin string lah, kan. Yang di sini jenis data mudah ni mungkin ada student gunakan, mungkin tak ada. Okey, kemudian pointer di sini, penuding ni mungkin student tak guna pun. Kan? Tapi kalau guna pun tak ada masalah. Okey, kemudian saya nak buat 2 kuis. Saya dah tanya Dr. Leong, saya rasa dia ada masih lagi nak buat 1 kuis dan ujian kan. Jadi saya kata tak apa, kalau macam tu saya terpaksa anjakkanlah saya punya kuis, iaitu pada minggu ke-12. Okey. Pada minggu ke-12 ini 10 markah. Okey, topiknya adalah topik minggu 8 dan minggu 9. Maksudnya minggu 8 dan minggu 9 bagikan untuk Baswan lah, iaitu fungsi dan juga teknik ataupun I/O files. Okey. Kemudian minggu ke-14 kuisnya untuk topik minggu ke-10 dan hingga ke minggu ke-12, iaitu tata susunan, array, struktur data, string class, jenis rentetan, dan juga rentetan aksara, character string. Okey, sebenarnya 2 topik ni, jenis rentetan dengan rentetan aksara ni dia lebih kurang sebab digabungkan. Okey, nampak macam banyak kan? String class kan, ada 2 perkataan, jenis rentetan kan. Kemudian satu lagi rentetan aksara, nama pun agak luar biasa kan. Tapi sebenarnya lebih kurang samalah topiknya. Okey. So itu adalah minggu ke-14. Kemudian minggu ke-14 juga saya akan buat pembentangan projek. Okey, pembentangan projek. Nanti kita akan pergi sikit pasal projek ni. Okey, pembentangan projek ni tak perlu semua orang datang. Bukan tak perlu semua orang datang, maksudnya ikut giliran lah. Okey, ikut giliran kumpulan. Kalau time dia buat pembentangan pukul 8 contohnya atau pukul 9, kumpulan tu hanya perlu berada pada pukul 9 sampai habis pembentangan dia saja. Kemudian dia boleh beredar lah. Tak perlu pun nak hadir untuk tengok kumpulan lain. Kalau nak tengok, okey je, tak ada masalah. Okey. Kita tak boleh tengok takut sama nanti kan. Okey, nanti itu teknikal kita akan perincikan nanti. Okey, cuma saya nak cakap adalah pembentangan projek ni mungkin dalam setengah jam saja awak kena hadir. Okey, semua orang kena hadir. Okey. Okey, berkaitan projek juga, minggu ni saya nak minta, bukan minggu ni, sampai hari Jumaat, sampai Khamis, saya nak minta setiap orang cari kumpulan masing-masing. Okey, so saya bisa bagi list kat sini untuk projek. Okey, cari ataupun tubuhkan kumpulan. Lima orang. Sebenarnya kita akan ada 13 kumpulan 5 orang dan 3 kumpulan 4 orang. So kita dapat 77 orang lah. Okey, so cari. Kemudian isi borang. Bukan borang apa pun, dalam UKM Folio je. Okay. UKM Folio.
uh, wakil sahaja. Wakil kumpulan sahaja yang perlu isi. Tak perlu banyak-banyak lah. Okey, so sepatutnya nanti akan ada 13 campur ada 16 kumpulan sahaja. Ataupun 16 wakil sahaja yang tulis nanti. So borangnya, kalau boleh tengok, ni adalah page kita punya page lah, waktu dalam komputer. Saya letak, ni saya dah upload bahan-bahan. Okay, exercises. Okay, di sini, pembentukan kumpulan bagi projek. Diisi oleh wakil kumpulan, awak klik. Okay, kemudian saya dah bagi tahu kat sini. Tarikh tutup dia, tarikh tutupnya 20 Mei pukul 11.59 malam. So kalau tengok kalender, hari ni dah 17 Mei. So ada 3 hari saja, ada 4 hari saja. Okey, boleh awak sempatlah nak cari ahli kumpulan. Okey. Tarikh tutup saya nak tulis kat sini sebelum berapa hari bulan tadi, 20 Mei Khamis 11.59 malam. Okey. Jadi kalau nak jawab wakil kumpulan nanti hanya perlu klik answer, kemudian tulis je nama ahli kumpulan dan nombor metrik. Okay, jangan silap lah. Selalu juga yang pelajar silap kan. Okay, kau boleh jangan silap lah, nanti puas saya cari kan mana pelajar ni. Okay. Kemudian okay, saya basically pergi pada perancangan. Okey, saya akan bagi tajuk, saya lewatnya saya cubalah minggu depan. Okey, tajuk projek ni. Okey, mungkin ada kumpulan yang akan dapat, mungkinlah akan dapat tajuk yang sama. Okey, tapi tak apa. Okey, sebabnya apa yang saya akan buat dalam pembentangan nanti adalah saya akan minta pelajar terangkan satu persatu, okay, apa yang dibuat kan. Saya akan tengok kod awak, apa yang awak buat, dan saya akan minta awak terangkan. Okay, sebabnya kalau saya bagi awak projek, sebenarnya awak boleh dapat jawapannya mungkin lebih kurang sama, awak dapat dekat internet kan. Tapi kalau awak bagi saya ataupun siapa saja yang bagi saya jawapan tapi tak boleh terangkan, saya tak boleh nak bagi markah lah. Okey. Sebelum ni pun pernah berlaku macam tu, tapi bukan projek lah. Bukan projek kumpulan, projek individu. Projek individu 160 pelajar, saya semak satu persatu, dan memang ada pelajar yang dia ambil betul-betul daripada internet, dia copy, dia bagi saya kan. Jadi saya sebagai pensyarah, saya tahu apa yang saya ajar, apa yang saya tak ajar, dan mungkin juga sebenarnya tak ada masalah kalau awak nak gunakan benda yang saya tak ajar, tapi kalau terlampau luar biasa sangat, saya rasa di situ saya kena semak lah, saya kena siasat lah apa yang berlaku. Dan memang ada dalam 2 atau 3 pelajar yang memang betul-betul dia ambil daripada internet dan kita bagi dia markah kosong. Okey, ada markah kosong untuk saya ingat 2 tahun lepas. Okey. Jadinya final dia tu memang grade dia memang agak teruk lah sebab dapat kosong. Okey, ni saya bagi tahu awal lah. Sebabnya kalau awak, walaupun awak punya jawapan tak gempak sangat pun, okey, tak walaupun nak gempak sangat, tapi kalau dia adalah original daripada awak sendiri, awak boleh dapat markah yang agak bagus juga. Kan, sebab dia original daripada awak. Okey, tapi kalau bagus macam mana pun, okey, kalau bukan awak punya, dia akan menyusahkan awak. Okey, so itulah warning saya. Okey, kemudian situ, okey, saya rasa itu saja kot. Ini saya dah upload, jadi apa-apa awak boleh rujuk lah. Okey, kemudian satu lagi, okey, untuk projek sebenarnya bagi saya pengalaman mengajar, saya mengajar kursus ini sejak semester. Okay. Semester 2 dan semester 1, semester 1 dengan pelajar di Jabatan Sains Matematik, semester 2 dengan pelajar macam awak lah, biokimia, bioinfo, genetik kan.
Okey, jadinya sebenarnya bila projek ni sebenarnya lebih mudah nak dapat markah lah. Okey, berbanding dengan kalau kita jawab exam final contohnya. Okey, so diharap ini membantulah memberi kelegaan sedikitlah kepada awak semua. Okey. Ada apa-apa soalan ke sampai dekat sini? Kalau ada ataupun just in case bila-bila ada, awak type boleh je cakap ataupun type saja di meeting chat. Okey. Biasa yang lain. Okay, so saya rasa kita boleh start dengan topik kita. Okay, function. Okay, ataupun fungsi lah. Dr. Dia maklumkan saya, awak semua sempat belajar sampai max function, betul ke? Maksudnya dua nombor dan kita nak cari mana lebih besar. Oh, sekejap ya, doktor, tajuk projek itu berkaitan dengan apa? Saya akan bagi minggu depan tajuk dia. Saya akan cubalah. Sebab untuk setiap apa penilaian kami buat, kami kena ada pentaksiran, kena ada pensyarah lain yang menilai dengan ketua program lah. Jadinya saya tak boleh nak bagi dulu. Saya kena tunggu kelulusan daripada diorang lah. Okay, so minggu depan. Kita type sikit kat sini. Okay. So berkaitan projek nanti kita minggu depan lah. Jadinya berkaitan dengan kita punya topik function, Dr. Leong terangkan tentang bagaimana kita nak cari, mungkin awak dah belajar ada dua nombor nak cari max value. Okay. Mungkin kita boleh tengok sekejap apa yang ada. Sekejap ya, function di sini. Oh, tak ada kod dia. Okey, tak apa. Okey, so kalau dalam UKM Folio awak klik function, folder function, kemudian ada slide, ada notes, ada kod yang saya dah siap lah, tapi banyak juga kod dia kat sini. Okey, so tak perlu cuba semua pun. Okey, jadinya saya nak buka dah punya. Okey. Okey. Okey, tak apa. Okey, kemudian satu lagi adalah saya punya nota. Sebenarnya nota ni saya ambil daripada buku juga. Okey, function, mungkin saya start balik lah kot berkaitan dengan function. Okey, ya. Okey, jenis types of function. Okay, they are predefined function. Okay, which need libraries such as CMath. Okay, sebelum ni awak dah pernah gunakan CMath. Contohnya awak nak gunakan square root 4. Okay, so awak kena ada ke depan ni SQRT 4. So dia akan bagi jawapan, bila awak see out dia akan bagi jawapan 2. Selamat tuan. Okay, so SQRT ini adalah apa yang dipanggil sebagai predefined function atau function lah. Okay, iaitu kita fungsi ataupun function ini telah ditakrifkan, predefined kan, dia ditakrifkan sebelum kita gunakan gunakannya lah. Okay, jadi kita hanya sebagai pengguna saja, kita guna dia. Okay, jadi dekat sini kita perlu include CMath. Okay, contohnya apa lagi? Power contohnya 2 kuasa 2 ataupun 2 kuasa 3. Okay, nanti kita dapat apa? 2 kuasa 3, 8.
Okey, ataupun log. Kan? Log berapa? Contohnya 10. Okey. Ataupun sin x. Okey. Semuanya perlu berada dalam kurungan. Dalam bracket. Okey. So, itu adalah predefined function. Kita perlukan libraries sebagai contoh SimMath. Kat sini. Kemudian apa yang dalam bab ni, apa yang kita belajar adalah user defined function. Okey, kat sini user defined function iaitu kita sebagai pengguna ataupun programmer yang akan takrifkan function tersebut. Okey. Jadinya ini adalah suatu keperluan. Okay, this is a need, a necessity. Sebabnya C++ ataupun apa-apa bahasa pengaturcaraan dia tak tahu apa kehendak kita. Jadi lebih baik dia benarkan kita buat apa yang kita nak. Okay, that's why dia bagi kita, dia benarkan kita wujudkan user defined function. Tapi walaupun user defined function ni bergantung pada apa yang kita nak, kita masih kena mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan, iaitu komponen-komponen dia. Okey, contohnya kat sini kita ada function declaration ataupun function prototype, function definition, yang mana ada function header and body, kemudian function call. Okey, so kalau kita tengok dekat slide ni, okey, slide ni daripada buku Bronson. Okey, ini adalah function declaration, letaknya di atas. Okey, ini adalah function call. Okey, diletakkan dalam main function. Kemudian mana dia punya function, ini adalah function body. Okey, dia berada di luar main function. Okey, so itulah peraturan-peraturan yang kena ada, kan? Dan kemudian contohnya kena, bila ada input, kita kena separatekan input kita dengan koma dan sebagainya. Okey. Kemudian sebagai contoh, saya ada tulis kat sini, saya bagi beberapa contoh lah. Dia punya untuk function declaration ataupun function prototype, dia punya grammar dia punya syntax dia adalah jenis, return data type. Maksudnya apakah output kita punya jenis, kan? Contohnya output nanti adalah integer, maka kita kena letak integer di depan. Okay, so di sini return data type, space, kemudian function name. Function name contohnya terpulang pada kita nak bagi nama apa, kan? Tapi sebaik-baiknya nama kepada function kita adalah indikatif kepada fungsi yang dijalankan, kan? Contohnya kat sini function name saya adalah add fun, maksudnya add function, kan? So bila kita add function, mungkin kita boleh agak, oh, fungsi ni atau this function will add 2 numbers, kan? For example lah. Jadinya number perlulah menunjukkan tujuannya, kan? Add fun. Sini contohnya mult fun, multiplication function, kan? Dan display. Ni kalau display maksudnya apa? Maksudnya dia mungkin functionnya dia see out, kan? Dalam function tu see out saja. Dia tak perlu tambah, tak perlu tolak pun atau apa lagi. Okey, di sini print line. Okey, print line adalah dia see out garisan saja. Nanti kita akan tengok sedikitlah berkaitan dengan fungsi. Tapi yang pentingnya nama perlulah indikatif kepada tujuannya. Kemudian dalam ni adalah dia punya argument ataupun function parameter. Sama juga kita kena letak jenisnya. Katalah x adalah integer, so kena letak integer x. Dan ada satu lagi, input kedua y, jenisnya adalah integer, so kita kena letak integer. Nanti kita akan tengok sebenarnya x dan y ni pun tak perlu ada pun, tapi untuk permulaan kita terima saja. Okay, in x, in y. Maksudnya kat sini bila kita baca function prototype ataupun function declaration di atas ni, bila kita tengok ada function begini, okay, kita dapat beberapa maklumat. Okay, kita dapat beberapa maklumat. Okay, tapi yang ni void lah. Void ni nanti kita akan pergi, tapi tak apa.
Saya bagi contoh kat sini. Jadinya kat sini kita ada satu function namanya add fun. Kita agak-agak fungsinya adalah menambah dua nombor. Kemudian function ni ada dua input, iaitu x dan y. Yang mana x dan y kedua-duanya adalah jenis integer. Okey. Dan hasil daripada operasi yang dilakukan oleh add fun terhadap x dan y akan menghasilkan output. Mungkin dia akan tambah, tapi kita tak pasti lagi sebab kita tak tengok lagi function yang sebenarnya kan. Ni hanya declaration saja. Jadi kita agak-agak lah. Okey. Hasilnya adalah jenis integer di sini. Okey. Sama juga untuk mark fun, dia adalah satu function mark fun. Inputnya ada dua, iaitu x dan y, yang mana kedua-duanya adalah jenis double. Okey, maksudnya boleh terima nombor perpuluhan lah kat sini kan, bila double nombor perpuluhan lah. Dan outputnya kita pun tak tahu sebenarnya apa yang dia buat. Mungkin dia akan darabkan x dengan y. Kita agak-agak lah. Jadinya hasilnya adalah suatu nombor, yang mana nombor ni adalah jenisnya nombor perpuluhan juga ataupun double. Okey. Sama juga untuk display, okey, double. Dia ada dua input A dan B, kedua-duanya adalah nombor perpuluhan, tapi outputnya dia tak ada output. Sebab jenisnya adalah void. Okay, tak ada output. Okay, kita akan tengok nanti. Kemudian satu lagi yang terakhir kat sini, kita ada satu fungsi ataupun function, jenisnya adalah printline. Yang mana printline ni dia tak ada input pun. Okay, dia tak ada apa-apa input. Okay, that's why dia panggil function with empty parameter list. Kan, tak ada apa-apa input. Kemudian dah lah tak ada input, output pun tak ada. Sebenarnya bukan, void ni bukan kata output ni tak ada, tapi dia tak return output. Kan, mungkin dia ada buat, dia ada cout dan sebagainya. Tapi dengan kata lain, bila kata void ni, okay, dia tak memulangkan nilai kepada fungsi main kita, main function kan, yang asal tu. Okay, kita akan tengok satu persatu, mungkin awak tak jelas. Okey, kalau ada soalan just boleh interrupt. Okey, saya nak check juga kalau ada. Okey, tak ada. Ataupun boleh type Kemudian kita ada function definition. Okey. Function definition ada dua benda, function header, function body. Okey. Tak ingat sangat pun tak apalah, agak-agak lah kan. Function banyak kan, function declaration, function prototype, function definition, function header, function body, kan banyak kan. Jadinya tak ingat, tak berapa ingat sangat pun tak apa, janji tahu kan. Jadinya janji awak boleh buat. Okey. Kan, especially sebab sebab projek kita projek kan. Kita ada projek kan yang quiz tu quiz tak besar sangat portion kan, 20%, agak besar lah. Okey. Yang projek tu okey, awak boleh tengoklah internet dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, tak perlu hafal. Kemudian function definition, kita ada function header dan function body. The first line is the function header. Kemudian similar to the function declaration prototype, except that it has no semicolon. Nanti kita akan tengok contoh. Okay, variable are called formal parameter. Okay, okay, kat sini. Okay, ni adalah program yang antara yang paling mudah lah, paling asas sekali. Okay, ni program lengkap lah. Kalau kita copy and paste, kita boleh run. Okay, tapi sebenarnya bila awak copy terus daripada PDF ni, awak ambil ni, awak masukkan dalam code block sebagai contoh, dia akan ada masalah sikit sebab especially bila ada semicolon ni. Dia tak jadi, jadi awak kena type semicolon. Ni pun lain sikit ni. Okay, so kat sini sebenarnya saya dah betulkan sikit kod ni sebab dalam nota yang lama baris yang ni tak ada. Dia dah terubah sikit kod. Saya rasa sebab saya tukar, saya tak pastilah macam mana kan. Saya gunakan word processor yang lain. Bila saya gunakan Microsoft Word, dia jadi lain pula. Okay, so kat sini, okay, kita ada Z tambah. So basically macam ni, kita ada ni function prototype ataupun function declaration. Okay,
So namanya add fun. Inputnya ada dua, X dan Y, yang mana kedua-duanya adalah jenis integer. Okay. Dan outputnya adalah jenis integer juga. Okay. Jadinya apa yang dia buat? Okay. Jadinya ini adalah function prototype ataupun function declaration. Ini adalah function, kita punya function definition. Okay. Kita punya apa sebenarnya yang dibuat oleh function tersebut, kita boleh dapat daripada function definition. So kita tengok. Okay. So kat sini sebenarnya dalam function definition baris atas adalah function header. Kepala dia. Okay. Function header sama dengan function declaration. Kecuali kat sini dia tak ada semicolon. Okay. Kat ujung ni tak ada semicolon. So apa tak ada semicolon? Sebab dia yang permulaan. Yang bawah-bawah ni adalah sambungannya. Bila ada sambungan, kita tak perlu letak semicolon. Contohnya kalau kita buat looping, kan? For I sama dengan 1 apa semua, kita tak letak pun selepas for tu kita tak letak semicolon pun. Ataupun kita gunakan if. If, selepas if, katalah if X sama dengan 1, kita tak letak pun semicolon selepasnya. Kan? Sebab dia ada sambungannya lagi. Sama juga lah macam ni. Dia ada sambungannya. Itu sebab kita tak letakkan semicolon berbanding dengan pada function declaration dekat atas. Kita letakkan semicolon. Di sini ada sambungannya iaitu function body. Apa dia buat adalah kita ada X dan Y. Okay. X dan Y. Maka apa dia buat adalah X dan Y akan ditambahkan. X dan Y akan ditambahkan. Kemudian dan akan disimpan dalam Z. Apa yang akan dibuat adalah kemudiannya nilai Z akan dipulangkan, akan return Z. Z ni akan dipulangkan pada siapa? Okay. Z ni akan dipulangkan kepada function call tadi. Okay. So tak apa, kita akan pergi function call kejap lagi. Okay. So ni adalah function body. Kemudian ini adalah function call. Okay. Function call mesti kena gunakan nama yang sama, add fun. Add fun. Kena ada dua input, A, B. Okay, A, B. Kemudian, bila dekat sini, bila pulangkan Z, nilai Z ni sebenarnya akan dipulangkan kepada di sini. Okay. Jadinya katalah Z sama dengan 3, maka keseluruhan di sini akan jadi 3. Dan nilai 3 akan kita assign pada C. Okey. Okey, saya nak tunjukkan contoh. Tadi pun saya tunjuk contoh lain. Sekejap ya. Tutorial. No. Function. Sekejap ya. Silakan. Bukan. Sorry, dekat sini. Okey, kita ada contoh lain. Tadi add number, okey, add two numbers yang ni. Okey, ni kalau tanpa function. Okey. Senang je kan? So, kita ada A, B, C. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan A tambah B. Kemudian, kita akan see out the sum of the two numbers is C. Okay, so saya run. Okay, control F9. Okay, tak ada masalah, tak ada error. Kemudian saya compile. Control F10. Okay, the sum of the two numbers is 3. Okay, ni tanpa function. Okay, saya awak dah tengok minggu lepas. Sorry, minggu sebelum ni Dr. Leong tunjukkan. Lebih kurang macam itulah. Okay, kalau tanpa function. Kemudian sekejap ya.
add two numbers. Okay. Contoh, dalam nota pun saya tertinggal. Sepatutnya kena ada int z dekat sini, kan? Sebab x dah ada int, y dah ada integer. Z kita tak declare dia. Jadi z kena declare sebagai int z. Macam mana yang saya buat dekat sini. Okay. So berbeza sikit bila kita gunakan function, kod kita jadi lebih panjang. Okay. Tapi sebenarnya dia akan bantu kita lah bila program kita panjang. Imagine kalau kita ada kalau yang program-program besar sampai berpuluh-puluh ribu dia punya baris, jadi memang perlu gunakan function. Sekarang ni program kita baru berapa baris kan, baru dalam 12 baris kan, memang nampak macam kenapa nak gunakan function walaupun nampak lagi susah sebenarnya kan, tapi bila kod yang besar dan kita lakukan perkara yang berulang, terutamanya bila kita ada for loop, kita ada looping, gunakan function adalah inevitable kan, tak boleh nak elak gunakan. Okay. Jadinya sama juga macam tu, A, B, C, okay. A sama dengan 1, B sama dengan 2, sama macam ni. Kemudian C, rather than kita buat C equals to A plus B, kita buat C adalah hasil kepada add fun terhadap A dan B. Kemudian the sum of the two numbers is C. Maksudnya saya ubah baris nombor 8 sahaja. Iaitu rather than saya buat macam tadi saya buat silap. C sama dengan A plus B. Sekarang ni saya ada C adalah fungsi AB. Sebenarnya kalau kita tak gunakan add fun pun tak apa. Kita nak gunakan F pun tak ada masalah. F kan, sebab kat sekolah dulu kita belajar function F. Kan? So kita gunakan F, tak ada masalah. Okey, kita boleh je gunakan F macam ni. Okey, yang mana input kepada F adalah ada dua argument iaitu A dan B. Kalau kita run memang tak ada masalah. Cuma macam saya kata, nama yang dipilih mestilah indikatif kepada tugas yang dilakukan. Okey, jadinya add fun, kalau kita begini saja, add fun, kita tak buat apa-apa kat sini, jadinya kalau kita run, okey, dia tak boleh nak faham apa sebenarnya kita nak add fun ni buat kepada A dan B. That's why kita perlukan takrifan dia, function definition, iaitu add fun. Bila dia terima dua input, X dan Y, apa dia akan buat adalah dia akan tambahkan dan dia akan assign kepada Z dan dia akan return Z. Return kepada siapa? Return kepada function tersebut. Return kepada function call di sini. Kan, dengan kata lain, Z akan pergi di sini nanti. Dan dia akan assign pada C. Okey, gitu. Sebenarnya kalau kita tak nak gunakan X dan Y pun boleh. Kita nak gunakan, let's say, kat sini patutnya X dan Y. Katalah kita nak seragamkan semua. Kita nak gunakan A dengan B saja. Boleh, tak ada masalah. Kita gunakan A dan B. Sini pun sama. A dan B. Okey. Sini pun sama. A dan B. Yang ni jadi C. Maksudnya dia pulangkan C ke sini. So C yang dalam ni akan bersamaan dengan C yang di luar. Okey, kalau kita run, dia boleh. Kita ada masalah. Okey. Tapi sekejap ya. Imagine kalau awak ada banyak nombor. Contohnya nak buat, contohnya saya nak save sekejap. Saya buat file baru. Saya nak buat say B. Katalah awak ada nombor yang lain. Contohnya awak ada A, B, C. Kemudian D, E, F. Kan? So A sama 1, B sama 2, C dengan add fun. Kemudian awak ada
D sama dengan 4, E sama dengan 6. Dan F adalah iaitu dia akan tambahkan D dengan E. Okey. Jadinya kat sini pun saya nak ubah sikit. The sum of A and B is C. Dan saya nak buat the sum of D and E is F. Okey. So kat sini kita boleh gunakan add fun 2 kali. Untuk pengiraan C dan pengiraan F. Jadi itu antara sebabnya kenapa kita gunakan nama yang sedikit berbeza dengan nama yang ada dalam fungsi ataupun dalam main function kita. Okey, saya gunakan X dan Y sebagai contoh. Kan, ataupun kadang-kadang saya gunakan X1, X2. So bila tukar begitu, yang lain pun akan tukar jugalah. Okey, so kita run. Oh, sorry. Saya tertinggal semicolon. Okay, the sum of A and B is 3. Betul lah kan? Dan the sum of D and E is 10. Okay. So, ni awak boleh guna banyak kali awak punya function. Okay. Itu sebab kenapa kita gunakan kita gunakan nama yang sedikit berlainan. Dan macam tadi, apa yang saya cakap tadi, sebenarnya untuk function prototype atau declaration ni, kita tak perlu letak pun X dan Y. Hanya letakkan jenisnya saja sudah mencukupi. Okay, so bila kita run, dia tak bagi kita error pun. Okay, kita dapat output yang sama. Sorry. Okay. Ada apa-apa ke? Soalan ke? Tak faham ke? Ke terlalu perlahan sangat ke? Faham, Doktor. Okay. Okey, Doktor. Okay. Okay, terima kasih. Bagi maklumat. Kemudian kalau awak tengok dalam nota saya ni, okay, the value of the actual parameters, ni untuk add fun tadi the value of the actual parameters A and B, iaitu A nilainya 1, B sama dengan 2. Bila kita buat begini, ini namanya function call, macam saya cakap tadi. Bila kita buat function call ni, nilai A, iaitu nilai 1, dia akan bagi pada X. Okay, dia akan pass pada formal parameter ni. Kan? Kemudian nilai 2 pada B, dia akan pass pada Y. Okay? Dia akan bagi nilai itu. Okay? Itu sebab dipanggil sebagai pass by value. Macam tak penting sangat, kan? Sebab ni just nama je kan. Tapi inilah sebenarnya yang membezakan nanti dengan apa yang dipanggil sebagai pass by reference. Okay? Pass by reference ni terutamanya kita akan gunakannya bila kita nak return lebih daripada satu nilai. Okay? Katakanlah kita gunakan begini, kita punya function. Saya open sekejap ya. Mana tadi two numbers, add fun. Ni ikut saya rasa. Okay, begini. Katalah, mungkin satu lagi kot. Add two numbers, P. Begini. Okay, tak apa. Katalah kita ada add fun A dan B, kemudian kita nak tambahkan nombor, kita nak buat benda lain juga contohnya. Okay, let's say kita nak ubah sikit, saya ubah square sikit, to functions. Okay, saya bagi namanya sebagai kod 9, apa ya, 10 dah ada. Apa saya letak 9B. Okay, saya ada two numbers function. Okay, so saya nak buat kod yang baru. Katalah kat sini saya ada satu function
namanya function saja, fun, fun. Okey, dia ada dua input dan apa saya nak buat adalah saya nak kenakan fun ni pada A dan B. Apa yang saya kenakan? Okey, sebenarnya kalau saya takrifkan sini fun, saya nak takrifkan dua benda. Iaitu satu kita ada Z, satu lagi kita ada let's say kita ada A, B, X, Y. Okey, saya nak satu lagi W. Sorry. Okey, apa yang saya nak buat adalah Z sama dengan X tambah Y. W sama dengan X tolak Y. Okey. Possible je kan? Kita minta orang, possible je wujud keadaan yang mana kita minta siapa masukkan dua nombor dan kita akan buat beberapa operasi pada nombor tersebut. Kan? Tambah, tolak, darab, bahagi sebagai contoh. Okey, jadinya kalau kita buat sebagai function, contohnya kat sini, kita minta nombor A dan B. Kemudian apa yang kita nak buat adalah kita nak tambahkan dia dan assign sebagai Z. Kemudian kita nak, ataupun kita nak tolakkan dia, kita assign sebagai W. Kan? Jadinya kita sebenarnya bila kita nak return macam mana? Adakah kita boleh buat return Z, kemudian satu lagi return W. Okay, ini. Kan? Mungkin munasabah juga kan benda ni kan. Tapi kalau kita run, okay, tak ada masalah. Tapi dia sebenarnya tak boleh lah. Okay. Tak boleh pun. Okay. Satunya sebab kita panggil satu nombor saja kan. Kita panggil satu sekali saja. Kemudian kita ada jawapannya kita assign pada C. Tapi di sini ada dua jawapan. Macam mana kita nak assign dia sebenarnya? Okey, jadi dia tak boleh nak decide yang mana. Mungkin dia akan bagi yang di bawah sekali. Okey, jadi dalam kes ni apa yang saya boleh cakap adalah bila kita gunakan apa yang dipanggil sebagai pass by value. Okey. Pass by value. Okey, dia hanya maksimum satu output saja, one output only. Bila kita ada keadaan macam ni, kita nak return hasil tambah dan kita nak return hasil tolak, maka kita perlukan apa yang dipanggil sebagai pass by reference. Nanti kita akan tengok. Kita tak faham sangat pun tak apa, tapi just saya nak bagi tahu yang pass value ni untuk maksimum satu output saja. Pass by reference can be more than one output. Okay, tapi kalau banyak sangat output, pening juga kan. Imagine satu function sampai 3, 4 okey lagi. Kalau ada 10, jadi kita pun dah pening kan. Lebih baik kita setiap output tu kita assign kepada satu function. Kan, tambah satu function. Tolak satu function kan. Bahagi satu function. Okey, lagi mudah kita nak faham lah. Okey. Okey. Apa maksudnya kat sini lah. Okay, pass by value, pass by reference. Okay, returning multiple values will be covered in the pass by reference. Okay, what can be done to the output of a function? Okay, apa yang boleh dibuat dengan output? Pertama sekali kita boleh simpan dia sebagai satu nombor. Contohnya C kan. Kita tengok sebelum ni dalam fungsi kita open number 9 kan. Number 9. Okey, begini. Saya assign dia. Okey, output kita, ini adalah hasil pengiraan kita dalam function tadi. Kita assign dia kepada C, pada suatu nombor lain ataupun pemboleh ubahan lain. Okey, so kita save the value. Okey, sebagai C. Keduanya, output pada function kita boleh terus print out. Okey, so saya nak tunjukkan. Ada ke kat sini? Sekejap. Assign Z. Oh, tak ada kod. Tapi tak apa, kita boleh buat. Saya nak save dia. Direct output. Dah kat sini. Dah banyak sangat kan? Okay, nama pun dah macam-macam lah. Okay, so rather than kita
perlukan C, kita buang C ni. Buang C. Di sini pun kita tak perlukan C. Kan? Kita ambil add fun tadi. C kita padam. Kita letak add fun dekat sini. Dekat C out kita. Jadinya bila dia baca kod kita, kita tahu program kita dia akan baca sequentially. Baris per baris. Daripada atas dia akan baca baris nombor 7. Oh, A sama dengan 1. Dia faham. Kemudian, oh, baris nombor 8, B sama dengan 2. Kemudian baris nombor 10 dia baca. Okay, the sum of the two number is, dia akan encounter di sini, add fun, dia akan terus calculate. Di sini. Dan nilai yang dikira nanti akan dipulangkan, return Z, nilainya 3, akan masuk kat sini. So, dia akan jadi 3. Okay, that's why kalau kita run, kita dapat output yang betul, sama macam tadi. In fact, kita lagi jimat ruang lah dalam kita punya komputer kan. Iaitu C tadi dah tak ada dah. Okey, jadinya tak perlu, jadinya kurang ruang yang perlu diperuntukkan untuk pemilih ubah ataupun variable. Okey, itu maksudnya. Kemudian use the value in some calculation. In fact, sebenarnya kita boleh darab, kita boleh buat operasi algebra lagi. Maksudnya kita darabkan. Darab dengan 2. Okey, dia ataupun kita boleh kuasa 2 kan, dan sebagainya. Kan? So kalau kita darab 2, so double the sum of the two numbers. Macam itulah. Ataupun the sum of the two numbers and doubled is, saya pun tak, itu je saya terfikir sekarang ni. Okay. So begitulah. Okay. So sum of the two numbers when doubled is 6. Kan, betul lah kan? 1 tambah 2, 3, 3 kali 2, 6. Okay. So ni adalah yang ketiga tadi, iaitu kita gunakan function call, function tu, kemudian kita darab, kita boleh buat operasi algebra pada output tersebut. Kan, kita boleh darabkan 2, boleh kuasakan 2, ataupun apa-apa kuasa yang lain lah. Okay. Kemudian kalau ada soalan bagi tahu. Okey, tak ada soalan. Dan two types of user defined function. Kita ada value returning function. Okey, value returning function ni apa yang awak tengok tadi lah. Kan, contohnya di sini kan kita return Z. Kita returnkan nilai. Kita bagi balik nilai pada add fun kat sini. Tapi ada setengahnya yang kita tak perlukan pun output untuk kita return. Okey. Itu apa dipanggil sebagai void function. Okey. Jadinya saya tulis kat sini, see the difference in code 10 and code 16. Sekejap ya. Saya pun tak ingat code 10 dan code 16 ni. Code 10 numbers. Oh, ni sama macam tadi. Okey, tak apa. Dengan code 16. Okey. Okey, ini lebih kurang macam tadi. Macam kod yang kita tengok tadi. Okey, cuma saya ringkaskan sikit. Kita ada A dan B. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kemudian saya buang C tadi. Kan, seperti ini tadi kita ada C equals to add fun A, B kan. Tapi saya dah tunjukkan yang mana C ni pun sebenarnya tak perlu. Okey, kita add fun. Kemudian di sini tadi kita ada int Z. Kemudian Z equals to X plus Y. Kemudian return Z. Tapi sebenarnya itu pun tak perlu. Kita boleh sebaik-baiknya tulislah supaya kita jelas apa yang berlaku. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Okay, contohnya di sini saya gunakan return. Saya terus tambah return. Saya tambah S dan Y. Kemudian saya return terus. Begini. Jadi saya tak perlukan penambahan ruang yang perlu diperuntukkan untuk Z tadi. Okay. Saya yang perlukan X dan Y.
Yang di atas ni saya perlukan A dan B saja. Okey. So begitu. Sekejap ya, saya tengok void function. Okey. Jadinya di sini ini bukan void function, ini contoh lah, ini contoh. Untuk value returning sama macam tadi. Kan sebab apa sebab kita return nilai yang mana nilai x dan y ni adalah integer. Tapi kod nombor 16 saya nak tunjukkan iaitu kita gunakan void instead of integer, add fun jadi integer. Kat sini saya gunakan void. Saya tukar jenis output saja. Jadi jenis output tu tak ada, iaitu void. So bila tukar di sini di function prototype ataupun function declaration, saya kena tukar juga pada function header. Okey. Apa saya buat kemudiannya adalah saya ambil kesemua ni di sini ni the sum of the two numbers ni. Saya ambil kesemuanya, saya letak dalam function. Saya ambil semua tu tadi saya letak dekat sini. Okey. Jadinya apa dia buat adalah bila kita dah ada fungsi seperti ini, kita masih juga kena buat function call. Function call wajib kena ada. Jadinya kita kena tambah add fun. Itu function call dan apa input ataupun argument yang terlibat iaitu A dan B kat sini. Tapi kita tak perlu assign pun, kita tak perlu C sebagai contoh. Kita hanya add fun saja. Dia tergantung lah, macam tergantung lah. Terkapai-kapai lah di baris 11 ni. Hanya function dan argument dia saja. Tak perlu letak dalam the sum of two numbers ke, tak perlu. Okey. Sebab apa? Sebab the sum of the two numbers kita dah letak dalam ni. Okey, the sum of the two number is x plus y. Kita tak boleh lah nak letak add fun lagi kat sini kan. Katalah kita buat add fun x, y. Tak boleh lah. Sebab ni kita dah ada dalam add fun. Macam mana kita nak panggil add fun pula kan? So dia panggil function dalam diri dia. Tak boleh. Okey, so kat sini kita gunakan x plus y. Okey. Jadinya apa dia buat adalah bila function call dia panggil, jadinya secara automatik nilai A akan bagi pada X, nilai B akan bagi pada Y. Kemudian apa dia buat adalah dia akan baca baris nombor 18 ni, the sum, dan dia akan print. Maksud saya komputer akan print, see out the sum of two numbers is nilai X tambah nilai Y yang diperolehi daripada A dan B, iaitu 3. Okey. Di sini kita tak ada return. Kita boleh je tulis return. Return. Rasanya tak ada masalah. Okey, tak ada masalah pun nak tulis return. Tapi tak perlu pun sebab kita memang tak return pun apa-apa. Kan, maksudnya bila dia pass A dan B punya nilai pada X dan Y, kita terus kira dan see out. Bila see out, kita tak ada apa lagi nak dibuat. Jadinya, tak perlu nak return. That's why namanya void function. Dan bila dah habis baca, maka baris 11 tamat dan komputer akan terus baca baris seterusnya, iaitu return 0 dan tak buat apa-apa dah dan terus tamat program kita. Okay, so itu adalah void function. Satu contoh lah. Ada contoh lain lagi ke? Saya tengok sekejap. Ini print line, saya klikkan print line sepatutnya. Oh, tak ada pula, saya tak buat di sini. Empty, local, global. Oh, tak apa, saya nak tunjuk satu lagi contoh. Okey. So satu lagi contoh adalah fungsi yang paling senang, iaitu print line. Okey, so saya nak letak kat sini, saya create file baru 16 open lah.
Sorry, saya nak save dia. Saya nak buat 16B, iaitu saya nak buat print line. Okay, so perhatikan apa saya nak buat. Okay, kat sini, sorry, kenapa dia tak nak padam. Sini saya nak buat print line. Inputnya tak ada input. Jenisnya void, maka dia tak ulangkan apa-apa nilai. So, saya tak perlu input, jadi saya tak perlukan A dan B kan. Sebab ni tak ada input, tak perlulah A dan B. Sini pun sama, kita tiru function header ni sama dengan function prototype. Okay, so cuma namanya print line. Apa saya nak buat sebenarnya, saya nak print garis ni saja. Okay, so function prototype selesai, function header selesai, ni adalah function body selesai. Kita tulis sikit, function body. Kemudian function call. Function call, saya kena panggil function ni. Okay, ingat ini adalah void function, maka kita tak perlukan C sama dengan tak perlu. Hanya terus tulis je, print line. Kemudian tak perlu apa-apa input, tak perlu argument. Sebab tak perlu letak A dalam ni ke, sebab memang function ni pun tak ada, dia tak menjangkakan akan ada input. Misalnya. Bila kita run, okay, tak ada masalah. Okay, dia post. Ataupun dia akan see out garis ni. Okay. Let's say awak nak, jadinya see out ini berlaku bukan pada main, sebab tak ada see out pun dalam main function. Tapi see out berlaku pada void function ni, pada print line function dekat sini. Okay. Itulah saya nak buat banyak kali. Boleh je, saya panggil banyak kali. Okay, saya buat print line, ataupun sekejap ya, saya nak buat see out, kerana saya nak tulis nama Universiti Kebangsaan Malaysia contoh. Dan saya print line. Dan saya nak see out lagi. Bangi contohnya. Bangi 43 600 Okey, Selangor contohnya. Dan sudah, saya nak print line lagi. Tak ada masalah, panggil sebanyak mana yang awak nak. So awak run. Okey, so dapatlah. Okey, jadinya garis-garis ni adalah apa yang dihasilkan oleh cout dalam function. Yang mana function ni adalah void function. Bukan setakat void function, dia juga tiada parameter. Okey, tak ada input pun. Okey. Jika ada masalah ke? Oh, ada soalan ni. Sekejap ya, saya tengok. Oh, sorry. Okey, saya tengok soalan kejap sebelum kita gerak. Bila untuk A dan B sama dengan X dan Y adalah kerana penggunaan add fun bagi dua-dua kah? Ya. Kan, sebab dia akan pass A, B, X dan Y. Okey. Cuma saya buka balik sebab ni kod yang tadi kan. Let's say kalau awak guna A, B, X, Y, contohnya sekejap ya. Saya nak buka balik tadi sebab saya tak perasan tadi. Add fun to numbers kod 8 tadi. Oh, sorry, bukan ni. 9 kod. Oh, sorry. 9. Gini, kalau awak tengok, let's say awak add fun, ni A, ni B. Okey, kemudian awak yang input pertama dia akan bagi pada parameter
yang pertama. Okey. So di sini adalah X sama dengan A lah. Kita, secara kasarnya kita kata X sama dengan A. Tapi sebenarnya nilai A diberi pada X. Okey. Jadinya kalau awak tukar, ni adalah Y, ni adalah X. Nilai A akan bagi pada Y, bukan pada X. Okey. Dia akan ikut posisi dia. Kalau posisi pertama, dia akan pas pada posisi pertama lah. Kalau yang kedua, B dia akan pas pada posisi kedua. Bukan dia pas pada A pada Y, tak semestinya. A pada X, tak semestinya. Dia akan pas pada mana-mana pembalik ubah atau parameter yang berada pada lokasi yang sama dengan function parameter yang asal tu lah. Okay. So, A, kalau dalam kes ni, A akan pas pada Y. Maksud saya, nilai A akan pas pada Y. Nilai B akan pas pada X. Jadi kalau kita tukar, begini, nilai A akan pas pada X, bukan pada Y lagi. Okay. Dan B akan pas pada Y. Okay. Sorry doktor. Ya. Saya mau tanya kalau kerana sana declare X dengan Y integer, right? If the A and B is double, will it pass also? Oh, kena sama. If Kena A and sama. B are integer, then X and Y must be integer as well. Oh, okay. Thank you, doktor. Okay, you can create different type of variables lah. Okay, kena sama. Okay. Kemudian saya tengok lagi, Dr. Nota dengan kod yang Dr. tengok tu ada dalam UKM Folio. Ada dalam UKM Folio. Okay. Biasanya saya akan upload semualah. Okay, even yang saya tulis ni pun saya akan upload di UKM Folio juga. Selalunya lah, kalau ikut semester lepas. Okay, doktor. Jadi kalau pakai void statement yang terdapat dalam main yang sama function dengan void tak dapat execute lah. Sekejap, Kalau pakai void statement yang terdapat dalam main yang sama function dengan void tak dapat execute. Apa maksudnya wilted? Doktor. Ya. Maksud saya macam kalau saya guna add fun AB dengan add fun integer XY kan? Okey. Jadi kalau saya dalam itu in main saya mau see out saya punya itu statement, jadi tadi saya sudah cuba dia tidak boleh execute. Oh, maksudnya okey, maksudnya macam ni. Oh, okey, faham. Okey. Kalau awak begini ke sekejap ya. Kalau awak guna S dan Y macam ni ke? Itu ke maksud awak? Bukan, saya guna add fun AB juga. Begini. Ya, dan see out saya dekat sana saya C saya tukar kepada add fun AB. Boleh kan? Saya guna dia macam kata tak boleh. Boleh. Kalau run, sorry saya kena padam dulu. Sini. Kalau run, sepatutnya tak ada masalah. Tu. Tak ada masalah. Cuma ruginya adalah awak membazir ruang lah sebab ada C, tapi awak tak gunakan C tu. Okay. So sini boleh buang sepatutnya. Tapi kalau ada pun sebenarnya dia tak bagi masalah lah pada output awak. Output awak tak affected. Okay. Thank you, doktor. Okay. Kemudian kalau soalan lagi just type je. Kalau ada masa kita akan tengoklah setiap soalan. Okay. Just make sure untuk kelas ni kena faham lah. Okay. Maksudnya tak berat lah untuk awak faham topik-topik yang seterusnya. Okay. Nanti awak tengok juga slide ni. Okay. Kita tak boleh nak cover semualah dalam kelas kan. In fact sebenarnya kelas ni dia cuba membantulah sekejap ya. Sepatutnya pelajar datang dah ada idea apa yang akan belajar, jadi bila tak faham tanya dalam kelas. Itulah ideanya lah. Okey, jadinya memang sebenarnya tak sempat pun dengan masa yang ada. Saya percaya memang tak sempat nak cover semualah. Okey, jadi awak kena tengok sendiri, kena buat latihan. Okey, sekejap ya.
Kemudian local variable, global variable, nanti tak apa. Function with empty parameter list tadilah yang kita tengok tadi, print line ni. Okay, dia keluar kan. Okay, empty parameter list dan void function, dia serentak lah untuk print line ni. In fact, sebenarnya awak boleh gunakan apa-apa, awak nak guna asterisk pun boleh, kan? Star, nak guna star pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun awak nak buat looping pun boleh kan. Setelah awak rajin nak buat looping, awak buatlah for, let's say, I equals to, int I equals to 1. Kemudian I less than 10. Kemudian I plus plus. Dan let's say awak nak buat macam ni. Nak buat adalah awak nak print king. Okay, saya akan print 10 kali. Okay, gitulah. Oh, tapi ada perkataan ni. Okay, saya kena ubah sikit. Dia dah habis 10 kali. Dia akan sekejap ya. Oh, tinggal pula. Cout. Dan di luar cout end line. Okay, ada masalah. Okay, maksudnya dalam function awak nak buat looping pun boleh. Okay, saya buat 20. Okay, jadi lebih. Kenapa? Oh, saya tak compile, sorry. Saya nak compile dulu. Okay, kemudian saya buat 20, dia keluar panjang macam ni. Okay, so ibaratnya sekarang ni, sebenarnya function ni pun kita boleh buat panjang juga. Sebab apa? Sebab main ni pun sebenarnya function kan. Main, kalau tengok ni yang awak belajar daripada minggu pertama dulu, ni adalah function ni sebenarnya main ni. Okay, main tak ada input, outputnya adalah integer. Kemudian maksudnya dia bukan void function, dia adalah value returning function. Kemudian apa yang dipulangkan adalah return 0. Dia pulangkan kosong. Kalau kita letak return 3, boleh tak? Dia mengubah tak? Kita check. Okey, dia tak ubah. Kita boleh proses return 3. Kalau saya kosong, tadi dia tulis proses return 0. Okay? Dia tak affect apa-apa sangat pun. Okey, jadinya sebenarnya apa yang kita tengok sebelum ni, main ni sebenarnya adalah suatu function juga. Okey, itulah. Okey, so ni B, aku tengok saya letak ni sebagai sekejap ya. Aku tengok saya simpan ni sebagai C tadi. So D pun tak apa. Kemudian okey, yang ni tadi saya patutnya simpan dia sebagai C. Dan yang lain saya letak dia sebagai B. So, ada macam mana ni? Yes, tak apa. Okay, kemudian ni nanti kita pergi dulu. Misuse scope start ni kita boleh sambung nanti dengan pass by reference. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, tengok slide kita. Function overloading. Kita ambil contoh pun dalam slide ni. Sebenarnya ni adalah slide daripada buku Bronson. Okay, kita ambil contoh pun. Find max. Dalam saya punya code. Yes. Kita tengok apa yang ada lagi. Kita tengok find max. Okay, ni yang Dr. Leon dah bincang tu kan. Kita revisit.
And next. Okay. So ni basically kalau tak ada function, okay, kita nak tentukan nombor yang lebih besar. Okay, nombor yang lebih besar, kita ada x dan y. Sikit. Okay. Find max. Kita ada two numbers. Oh, sorry. X dan Y. Okay. Yang larger akan disimpan sebagai Z. Okay. So, larger will be saved as Z. Contoh. Okay. Maksudnya bila kita dapat dua nombor, X dan Y, kita akan bandingkan dia. Kan? X dan Y ialah dua nombor, senanglah kita nak bandingkan. Okey, jadinya kat sini kita akan bandingkan. Jika X lebih besar daripada Y, maka Z ni just placeholder. Tak ada pun tak apa sebenarnya. Tapi kita nak bagi tahu nombor yang lebih besar, kita akan simpan dia dalam Z. Okey, kalaulah X lebih besar daripada Y, maka nombor yang lebih besar mestilah Y. Mestilah X. Jadinya Z akan sama dengan X. Kalau ataupun else, jika X lebih kecil daripada Y, maka Z iaitu pemboleh ubah ataupun variable yang menyimpan nombor yang paling besar ataupun lebih besar, mestilah Y. Kan? Z ni pemboleh ubah placeholder je lah. Okay. Dan akhir sekali, if X sama dengan Y, Z sama dengan X. Ataupun Z sama dengan Y, tak ada masalah. Kan? Jadinya kita boleh ringkaskan dia. If X greater than or equals to Y, Z sama dengan X. Else, Z sama dengan Y. Ataupun, sebab kat sini kan Z boleh jadi X, boleh jadi Y, sebab X dengan Y ada nilai yang sama. Ataupun, kita letakkan equality ni pada Y. Contohnya, if X lebih besar daripada Y, maksudnya di sini tak ada sama dengan, dia hanya lebih besar, maka Z sama dengan X, else, Z sama dengan Y. Maksudnya kalau sama, nilai X sama dengan Y, dia akan pergi pada else. Kalau di sini, sama, dia akan pergi pada if. Okay, tak ada masalah. That's why kita boleh gabungkan, ini bukan if, else. That's why kita boleh gabungkan tiga pilihan ni kepada menjadi dua pilihan. Okay, jadinya ni kod dia. So kat sini saya ambil pilihan yang kedua. Jika X lebih besar pada Y, maka Z mestilah X. Okay, so saya komen sikit. Z is only a placeholder that holds the larger number. Okay. Jadinya kalau case X sama dengan Y, dia akan pergi pada sini. Okay, so ni tak ada function. Senang je. Kalau ada function, senang juga sebenarnya. Okay, tapi tak apa. Kat sini. Okay, enter nombor pertama, so dimasukkan C in X. Enter nombor kedua, C in Y. Saya kena speed sikit. Okay. So, ni saya nak ubah sikit. Saya buat P open. Okay. Jadinya saya ada satu lagi, saya ada Z. Okay. So Z adalah sini saya nak gunakan max num. Okay. Max num iaitu
max number dia akan kira. Yang mana satu lebih besar, dia akan ataupun find max. Sorry, betul lah tadi kan, find max. Okay, find maximum number. Okay, kat sini. So saya nak gunakan find max, yang mana kita takrifkan dekat atas. Find max akan terima dua input, yang jenisnya integer dan outputnya integer juga. Of course lah, kan? Kalau nombor yang dimasukkan 2 dan 3, mestilah nombor yang terhasil, nombor yang lebih besar adalah 2 atau 3 saja, iaitu integer, kan? Okey. Jadi yang lain tu semuanya saya bawa kat sini. Okay. Saya ambil semua ni, saya letak dekat sini. Okey. Gini. Ataupun saya nak gunakan A dan B pun tak ada masalah. A dan B. Kasi saya nak gunakan C. Jika A lebih besar daripada B, maka placeholder C akan jadi A. Otherwise, C akan jadi B. Sebab B lagi besar atau pasangan dengan A. Return C. Okey, gitu. Kemudian, siap kita punya function definition. Ini adalah function call. Kemudian, the larger number is Z. Jadi bila dah siap kira, dah dapat minat nilai mana yang lebih besar, iaitu C, maka akan dipulangkan C ni kepada find max. Jadinya di sini jadi Z sama dengan C. Jadi kita boleh terus C up Z. Kita dapat lah. Okay, so saya cuba run. Enter first number, 3. Enter second number, 2. The larger number is 3. Okay, so begini. First number, 3. Maka 3 disimpan dalam X. Second number, 2. 2 disimpan dalam Y. Kemudian find max. Okay, find max, 3 dan 2. Jadinya 3 pada X ni akan diberi pada A. 2 pada Y akan diberi pada B. Kemudian akan berlaku perbandingan. 3 lebih besar daripada 2. Betul tak? Betul. Maka C sama dengan 3. Jadi nilai 3 akan dipulangkan kepada Z. Begitulah. Maksudnya pada baris nombor 12 ni akan berlaku dua proses. Pertama sekali, nilai X dan Y akan dibahagi kepada A dan B. Dan kemudian nilai selepas pengiraan iaitu C akan dipulangkan balik kepada find max ni. Okey, dia bagi dan dia akan dapat balik output yang telah diproses oleh function definition di bawah ni. Okey. Kemudian saya nak bagi awak soalan. Okay. Saya tak pasti Dr. Leon dah bagi ke belum. Okay, dalam masa lebih kurang 5 minit, boleh tak awak ubah suai fungsi ni, okay, supaya, bukan fungsi ni, kod saya ni, supaya dia kira nombor yang besar antara 3 nombor. Maksudnya kita ada, saya ubah sikit lah kat sini. Saya ada W. Sorry, saya tak. Saya save lah. Nombor yang baru. Saya nak save. Ini ada B ya. Takut dah ada B. C pula. Okay. So kat sini saya ada W. X, Y, Z. Enter first number, W. Enter second number, X. Dan enter the third number. Itu W, X, Y. Dan Z. Awak kena ubah di sini. Dan di sini macam mana? Adakah perlu ubah ke tak? Jadi macam mana awak nak buat supaya dia boleh dapat
nombor yang paling besar antara 3 nombor, bukan 2 nombor. Okey, saya bagi masa dalam lebih kurang 5 minit. Boleh cuba. Okey. So kod ni kejap ya, ada saya boleh saya nak boleh ke ya. Saya letak kat sini. Sorry. CQF nodes function codes 3C. Okey, saya letak dalam meeting chat kod ni. Okay, awak kena ubah sesuai supaya dia boleh upload, bukan upload, dia boleh dapatkan nombor yang besar antara 3 nombor. Saya nak buat. Okey, dalam masa 5 minit sampai 1.30, jam saya 1.32, sampai 1.38 lah. 1.38 ni kita start, kita sambung balik. Okey, cuba fikir saya nak buat. Kalau siapa ada soalan boleh type dekat meeting chat.
Okey, ada yang dapat ke? Ada yang dapat ke? Berapa orang dalam kelas ni? Patutnya 77 orang kan? 69 orang, so ada 8 orang tak datang. Sorry, maksud saya ni 9 orang tak datang. Okey, tak ada yang dapat. WXY Ada Doktor. ada. Nak saya So, share ke sini ke? Siapa nama? Ahmad Baihaqi. Boleh juga nak share. Jangan saya stop sharing. Okey, boleh share. Tak, maksud saya share file CPP tu je. Kalau boleh share screen ke? Oh, okey jap. Okey. Okey, Arisa Sarah, nanti kita tengok macam mana. Okey, so semua boleh nampak screen Ahmad Baihaqi. Saya nampak. Okey. Jadinya awak takrifkan SYX macam tadi. Kemudian baris nombor 14, awak ada find max XYZ. Okey, maksudnya fungsi find max ni inputnya ada 3 lah. Macam dalam baris nombor 2 tu kan. Function prototype tu ataupun function header. Awak ada ABC. Kemudian output awak baris nombor 21 awak takrifkan ni sebagai O. Okey. O. Jika baris nombor 22, jika A lebih besar daripada B dan A lebih besar daripada C, maka of course lah A paling besar. Iaitu baris nombor 23, O sama dengan A. Jika else if B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C, maka O sama dengan B. Yang lain O sama dengan C. Okey. Sekejap saya fikir, katalah A lebih kita tengok pada baris nombor 22, jika A lebih besar daripada B atau kemudian dan A lebih kecil daripada C, maka O sama dengan C. Betul lah kot? Kalau kita ubah sikit, baris nombor 24, jika B lebih besar daripada A dan B lebih kecil daripada C, maka C paling besar. Betul lah? Okey, so ni satu cara. Betul lah ni? Okey, Ahmad Baihaqi, terima kasih. Ini satu cara lah, maksudnya kita pertimbangkan semua possibility, apa yang akan berlaku. Okey. Okey, boleh stop sharing Ahmad Baihaqi. Kemudian Arisa Sarah, macam mana awak punya part function definition tak sure. Macam mana Arisa Sarah, nak share awak punya screen ke? Okey. Okey. Saya buat line Maksudnya awak compare pertama dengan kedua. Kemudian awak compare yang mana paling besar antara pertama dan kedua tu, awak comparekan dengan nombor ketiga. Betul? Jadinya awak tak ubahlah function definition kat bawah tu. Yang ni saya tak sure macam nak buat. Kan? Macam awak kekalkan je lah yang bawah tu kan? Okey, betul. Yang lain ada lagi? Masih? Yang lain ada ke? Yang lain sikit ke?
Okay, so sebenarnya saya target dalam 1.45 nak habiskan. Mungkin lebih sikit, lambat sikit pun tak apa. Okay, saya share saya punya. Saya tak buat lagi. Okay, begini. Ni yang tadi lah kan. Okay, so lebih kurang idea macam kawan awak tadi, Alisa Sarah tadi. Iaitu kita bandingkan satu persatu. Kita bandingkan dua dulu, kemudian yang besar daripadanya kita bandingkan dengan satu lagi. Okay, jadinya lebih kurang macam ni. Enter first number, W. Doktor, sorry doktor. Ya. Tak nampak skrin. Oh, sorry. Betul. Okey. Okay, hopefully boleh nampak. Okay, ni sama macam tadi. Yang saya punya tadi lah kan. Yang apa yang saya bagi pada awak tu. Okay, saya minta masukkan nombor pertama, W. Nombor kedua, X. Nombor ketiga, Y. Okay, ni adalah saya punya function definition. Saya tak ubah. Sama macam kawan awak tadi. Jadi, apa saya gunakan idea lebih kurang sama dengan beliau lah. Iaitu, dalam find max ni, saya letak find max juga. Oh, sorry. Okay. Kemudian saya koma, saya Z. Gitu. Okay. Jadinya, mula-mula dia akan pertimbangkan find max yang berada di dalam. Okay. Jadinya mula-mula X dan Y akan dibandingkan, dia akan dapat satu nilai. Iaitu nilai yang dipulangkan oleh C. Jadi C lah nanti. Kemudian dah ada C, dia akan bandingkan pula dengan nombor ketiga dengan Z. Dia akan menggunakan function yang sama. Kemudian yang dapat hasilnya nanti namanya juga C dan dia akan assign pada Z. Okay. So kat sini dia maksudnya kalau kita belajar kat sekolah dulu dia macam apa composite function lah kan. Tapi dia adalah composite kepada dirinya sendiri. Kan macam F dalam kurungan Fx. Macam tu. F kuasa 2 lah. Jadinya kalau saya run, tak nampak pula saya dah tolak ke bawah kan. Okay. Sekali lagi saya run. Okay, tak ada masalah. Enter first number, saya letaklah let's say 3. Saya letak negatif kosong, saya letak 1 lagi, tak apa. Kemudian negatif 2. Okay. The larger number is, apa salah ni? Sekejap je, saya tengok balik. Find max, X, Y. Bukan W. Patutnya W kan W, doktor? doktor. Betul. Terima kasih. W, X, Y, Z. Okay, W. Maksudnya awak faham lah kan? X, Y. Betul. Okay, kita bandingkan dua nombor dulu dalam find max ni. Kemudian hasilnya nanti kita bandingkan pula untuk di sini. Kan? Okay. Setelah saya letak 3, 2, 1 lah sudah. So, saya dapat 3. Okay. Gitulah. Ada pelbagai cara, tak ada masalah. That's why setengah ada orang cakap programming ni dia macam seni lah. Kan, dia terpulang pada awak sebenarnya, awak nak buat macam mana. Okay. Jadinya tak ada masalah pun apa cara awak buat, janji awak boleh dapat hasilnya lah dan betul lah. Okay. Nanti kita akan belajar topik array, tata susunan, vektor lah. Dengan kata murahnya vektor atau matrix. Ibaratnya macam awak ada satu vektor 100 nombor. Kan? 100 nombor. Panjangnya 100 lah. Jadi awak nak cari elemen terbesar dalam vektor. Maksudnya awak tak boleh nak tengok dengan mata lah, tak boleh nak inspect by eyes lah. Kan? Jadi awak kena gunakan programming. Kan? Untuk lebih cepat. Jadinya awak boleh gunakan cara yang sama. Tapi nanti akan jadi find max, banyaklah find max kan. Tapi kita boleh gunakan looping sebagai contoh. Looping yang akan buat. Itu salah satu cara lah. Okay. Nanti kita akan tengoklah. Okay. Contoh-contoh yang berkaitan nanti dalam topik seterusnya. Okay. Untuk hari ini, itu saja saya rasa. Saya pun ada kelas kejap lagi. Jadinya, tolong tengoklah contoh-contoh yang saya dah letak dalam slide ni. Dalam quotes itu sendiri. Okay, ada banyak contoh. Ni adalah absolute value, simple je sebenarnya contoh ni. Okay, empty parameter dan sebagainya. Okay,
Okay, tapi tengok contoh-contoh ni contoh-contoh yang ringkas. Tapi kalau awak nak latihan, saya ada letak dalam exercises ni. Okay, dalam UKM Folio awak boleh dapatkan. Okay, ni adalah yang berbentuk masalah. Okay, yang ni okey lagi. Di sini bermasalah lah. Awak boleh cuba buat. Ada setengahnya saya ada jawapan dia. Nanti saya akan bagi yang saya ada jawapan. Kemudian ada lagi ini untuk next week sebenarnya pun boleh juga awak tengok. Okey. Ada pelbagai masalah lah yang memang mencabar minda juga sebenarnya. Okey, itu saja. Ada apa-apa masalah tolong email kepada saya. Okay, kita jumpa lagi hari Rabu lah. Hari Rabu. Okay, hari Rabu kita akan still dengan function juga. Kan kalau kita tengok dalam kita punya pengajaran, sekejap saya pun dah terlupa. Okay, kita akan masih lagi dengan function. Okay, kalau kita boleh habiskan hari Rabu, minggu depan ni kita terus masuk IO files. Okay, tengok macam mana nanti. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih Thank you, doktor. Doctor. Doktor. Tolong isi kehadiran siapa yang belum. Thank you doktor. Thank you doktor. Thank you, Doctor. Thank you doktor.